Assalamualaikum semua, bersama saya Cikgu Khairi dalam pembelajaran maya. Okey, untuk minggu ini cikgu akan teruskan dengan pembelajaran perniagaan tingkatan 4, iaitu tajuk yang ketiga, iaitu penetapan visi, misi dan objektif dalam perniagaan. Di mana pembelajaran maya ini pelajar perlu melihat video yang diberikan oleh guru. Selepas itu, pelajar sebarang persoalan pelajar perlu kemukakan dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey, jom. Okey, baiklah kelas. Untuk perniagaan tingkatan 4, cikgu akan teruskan. Untuk pada minggu ini, cikgu akan masuk tajuk yang baru iaitu bab yang ketiga, iaitu penetapan. Okey, iaitu penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, so yang pertama cikgu akan terangkan sini ialah apa itu maksud visi, misi dan objektif. Okey, so cikgu harap kamu bersama dengan modul yang cikgu sertakan tu, kamu boleh rujuk kepada modul yang cikgu beri tu. Okey, yang pertama ialah maksud visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, so cikgu nak terang kat sini ialah sebelum kita nak buka perniagaan kita, mesti ada tiga ni. Yang pertama ialah ada visi, ada misi dan ada objektif perniagaan. Okey, so cikgu akan terangkan secara ringkas berkaitan dengan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, so yang pertama, yang nota yang cikgu bagi tu, cikgu highlight kat sini ialah iaitu visi, misi dan objektif merupakan unsur utama. Okey, cikgu besarkan sikit kat sini. Okey, so dia kata kat sini ialah visi, misi dan objektif merupakan unsur utama. Okey, cikgu highlight kat sini. Dia merupakan unsur utama. Okey, merupakan unsur utama perancangan strategik. Okey, di mana jika tak ada tiga ni iaitu visi, misi dan objektif dalam dia tak akan capai iaitu perancangan yang strategik lah. Okey, untuk mencapai perancangan strategik mesti ada visi, misi dan juga objektif. Okey, perancangan strategik, okey, apa dimaksudkan dengan perancangan strategik? Okey, cikgu highlight kat sini, perancangan strategik. Apa yang dimaksudkan dengan perancangan strategik? Okey, perancangan strategik ialah satu proses, cikgu highlight kat sini. Okey, so merupakan satu proses yang menetapkan hala tuju. Cikgu highlight lagi kat sini ialah hala tuju. Okey, so perancangan strategik ialah satu proses yang menetapkan hala tuju organisasi untuk mencapai kejayaan dan memacukan kelangsungan perniagaan dalam jangka masa panjang. Okey, so secara ringkasnya cikgu terang kat sini, dengan adanya visi, misi, objektif dalam perniagaan, so perniagaan kita akan mencapai iaitu ada perancangan dan strategi lah. Dengan adanya perancangan strategik iaitu kita untuk mendapatkan keuntungan lah. Mana syarikat kita iaitu syarikat kita akan mencapai kejayaan yang cemerlang di masa akan datang lah. Okey, itu merupakan perancangan strategik. Okey, dalam tajuk ni yang paling penting ialah ni, kamu tolong ingat iaitu berkaitan dengan segitiga ni. So ingat, dalam segitiga dia ada tiga lapisan, iaitu lapisan paling atas ialah visi, lapisan yang kedua ialah misi dan juga seterusnya ialah objektif. Okay, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, kenapa visi berada di atas? Okey, so masuk kat sini ialah visi ialah perkara utama, perkara yang kedua ialah misi, last sekali ialah objektif. Okey, so jikalau ada misi, mesti ada first kena ada visi, lepas dia tu kena ada misi dan seterusnya adalah ada objektif. Okey, so kita pergi satu persatu. Okey, kita pergi yang pertama ialah visi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan visi? Okey, visi merupakan penetapan perancangan, iaitu yang cikgu highlight kat sini ialah merupakan penetapan dan juga perancangan. Okey, so merupakan penetapan perancangan penwujudan organisasi. So perkara utama, perkara asas yang perlu ada ialah visi. Dia melibatkan fokus masa hadapan. Okey ni. Itu visi dia melibatkan fokus masa hadapan, okey, dan juga perancangan jangka panjang. Ini merupakan visi. Okey, yang ketiga ialah penting untuk membuat keputusan. Okey ni, keputusan, membuat keputusan dan tindakan. Okey, cikgu highlight kat sini. Okey, iaitu membuat keputusan dan tindakan bagi memastikan hala tuju perniagaan berada dalam landasan yang tepat. So maknanya dia visi ni bersesuaian dengan perniagaan yang kita akan jalankan tu. Apa perniagaan kita buat? Itu merupakan visi.
Dia kena sesuai untuk perancangan yang strategik. Okey, seterusnya. Apa pula dimaksudkan dengan misi? Okey, misi merupakan satu pernyataan. Okey, satu pernyataan ringkas. Satu pernyataan ringkas tentang matlamat utama. Okey, cikgu highlight kat sini. Okey, itu ringkas tentang matlamat utama penubuhan organisasi. Okey, yang kedua dibentuk sebagai ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan untuk mencapai matlamat lah. Okey, first kamu buat dulu visi. Yang kedua ialah misi. Okey, misi ialah satu pernyataan yang ringkas tentang matlamat utama penubuhan organisasi. Okey, dia dibentuk sebagai ketetapan. Okey, cikgu highlight kat sini ialah ketetapan. Okey, dalam melakukan aktiviti perniagaan untuk mencapai matlamat. Okey, seterusnya kita pergi yang ketiga ialah objektif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan objektif? Okey, objektif merupakan pernyataan khusus. Okey, cikgu highlight kat sini ialah pernyataan khusus tentang bagaimana. Ni cikgu highlight kat ni bagaimana Okey, bagaimana visi dan misi ni akan tercapai. So maknanya dia ada link dia. First kita create dulu itu visi, yang kedua misi. Apabila kita gabungkan visi dan misi, kita akan wujud iaitu objektif. Okey, akan tercapai lah. Okey, yang kedua ialah membantu organisasi mencapai matlamat dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang lah. Maknanya objektif dapat membantu perniagaan untuk dalam jangka masa pendek dan juga dalam jangka masa panjang. Itu sahaja merupakan masuk visi, misi dan juga objektif. Ingat, yang paling tiga ni ialah first kali ialah visi, yang kedua misi, yang ketiga objektif. Okey. Okey, seterusnya. Cikgu akan terangkan iaitu tajuk seterusnya ialah perbandingan antara visi, misi dan objektif dalam sesebuah perniagaan. Okey, so dia ada dua jenis kat sini. Okey, yang pertama ialah organisasi. Okey, cikgu highlight kat sini ialah organisasi bermotifkan untung. Okey, dalam perniagaan dalam sesebuah perniagaan, dia ada dua jenis perniagaan. Yang pertama ialah organisasi yang bermotifkan untung atau kita kenali sebagai OBU. Okey, apa yang dimaksudkan dengan OBU ini? OBU ialah merupakan perniagaan yang berobjektif untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, cikgu highlight kat sini. Okey, dia memaksimumkan keuntungan. Ingat, organisasi bermotifkan untung, dia memaksimumkan keuntungan. Dia maknanya dia buka perniagaan, dia dapat untung. Dia buka perniagaan untuk dapat untung je. Dia fikir duit je. Itu merupakan bermotifkan untung. Okey, dan dia perlu daftar dekat mana? Okey, so dia perlu daftar dekat pendaftar syarikat. Okey, pendaftar perniagaan dan di mana? Di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Di Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah ataupun dikenali sebagai SSM. Okey, seterusnya ialah dia terdiri daripada entiti perniagaan seperti apa ni? Milikan tunggal. Okey, milikan tunggal, perkongsian, syarikat, sendirian. Okey, seterusnya ialah syarikat ni. Syarikat sendirian berhad. Okey, so syarikat sendirian berhad lah. Ini merupakan organisasi bermotifkan untung. So, mana-mana syarikat, syarikat ataupun organisasi yang bermotifkan untung ni, tujuan utama ialah dia untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, untuk memaksimumkan keuntungan dan juga dia perlu didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan juga dia terdiri daripada syarikat milikan tunggal, perkongsian dan juga syarikat sendirian berhad. Kita tengok yang kedua ialah organisasi bukan bermotifkan untung. Kita pergi yang kedua. Okey, organisasi. Okey, organisasi. Okey ni, cikgu highlight kat sini ialah organisasi bukan bermotifkan untung atau dikenali sebagai OBBU. Apa yang dimaksudkan pula dengan organisasi bukan bermotifkan untung? OBBU merupakan perniagaan yang mempunyai objektif yang menumpukan kepada kebajikan kepada kebajikan ahli, okey, masyarakat dan
memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Okey, kepada orang ramai okey, itu merupakan iaitu organisasi bukan bermotifkan untung Okey, OBBU didaftarkan di mana? Didaftarkan di bawah jabatan, cikgu highlight kat sini ialah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS ataupun Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia. Okey, Pertubuhan Belia dia berbeza dengan organisasi yang bermotifkan untung ni dia perlu daftar dekat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Di Suruhanjaya Syarikat Malaysia sahaja. Manakala untuk organisasi bukan bermotifkan untung, dia perlu daftar di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ataupun Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia. Okey, secara ringkasnya kamu boleh tengok table dekat bawah ni dalam modul kamu iaitu perbandingan antara OBU dan juga OBBU. Okey. So, cikgu harap kamu tolong beri penekanan. Okey, beri penekanan terhadap tajuk yang bawah ni iaitu dalam kolom ni iaitu perbandingan OBU dengan OBBU kerana selalu ditanya dalam exam dalam peperiksaan. Okey, kita tengok satu persatu iaitu yang pertama ialah OBU iaitu dia mengeluarkan barang dan perkhidmatan lah. Okey, so antara yang pertama ialah mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, manakala OBBU ialah menumpukan pada aktiviti perkhidmatan kepada masyarakat. Okey, yang kedua ialah dia memaksimalkan keuntungan. Manakala OBBU dia menjaga kebajikan ahli. Okey, yang ketiga ialah sumber modal daripada pemilik pinjaman dan keuntungan. Okey, seterusnya ialah pembiayaan daripada kerajaan sumbangan dan yuran keahlian. Itu sahaja merupakan perbandingan OBU dengan OBB. Okey, so pembelajaran untuk minggu ini sampai di sini sahaja. So, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan ini. So, selepas kamu lihat video yang cikgu beri ni, cikgu harap kamu boleh jawab soalan dalam modul tersebut. Sebarang persoalan kamu boleh kemukakan dalam grup WhatsApp dan selepas kamu menjawab soalan, kamu boleh tanya cikgu. Cikgu akan bagi jawapan melalui grup tersebut. Okey, so sekian saja untuk minggu ni. Assalamualaikum.